Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini bertajuk Tengku Zafrul harus tanding PRU 15, baru boleh tahu dirinya pejuang atau penghasut rakyat. Selain Kerajaan Perikatan Nasional ataupun PN adalah kerajaan pintu belakang kerana beroleh kuasa tanpa menang pilihan raya. Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang mula diperkenalkan ketika itu sebagai Menteri Kewangan juga adalah Menteri pintu belakang. Beliau tidak pernah bertanding atau menang mana-mana kerusi pilihan raya. Malah tidak diketahui parti mana yang dianggotainya. Sebelum itu, Tengku Zafrul adalah CEO bank dan kedudukannya dalam sektor perbankan dikatakan adalah asas utama pelantikannya itu. Dengan status itu dan tidak pernah bergelumang dengan derita rakyat, malah mungkin datang pula daripada keluarga berada, beliau boleh dikata diturunkan daripada kayangan untuk menjadi Menteri Kewangan ketika Mahyadin Muhammad Yassin menjadi Perdana Menteri. Sebagai Menteri Kewangan, selain mengurus ekonomi negara, memahami denyut nadi rakyat, dan memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan adalah harapan yang disandalkan kepadanya melalui jawatan tersebut. Pemahaman mudah bagi rakyat ialah Menteri Kewangan itu kerjanya menjaga atau mengatur duit untuk kesejahteraan mereka. Bersekali dengan pengalamannya menerajui bank yang memang berorientasikan keuntungan, tidak mengherankan bila Tengku Zafrul selalu mempamerkan sikap yang bertentangan, walhal tugas sebagai Menteri Kewangan tidak lagi berpaut kepada untung rugi. Tugas Menteri Kewangan ialah berorientasikan perkhidmatan dan kesejahteraan, biarpun dengannya negara terus kena berhutang. Paling ketara, sikap bertentangan berkenaan adalah berkaitan pengeluaran KWSP yang dituntut oleh banyak pihak sejak COVID-19 melanda. Kalau ikutkan hasrat Tengku Zafrul, beliau mungkin tidak membenarkan sama sekali kumpulan uang simpanan pekerja dikeluarkan kerana tindakan itu akan menjejaskan keuntungan masa depan kerajaan. Dalam perjumpaan pelbagai pihak dengannya, beliau tetap menolak perkara itu. Pengeluaran yang dibenarkan sebelum ini pun sebenarnya telah ditolak awal-awal lagi oleh Tengku Zafrul. Kini, dengan banjir yang melanda negara, tuntutan agar kerajaan membenarkan pencarum mengeluarkan KWSP kedengaran kembali, kali ini dengan jumlah maksimumnya sebanyak RM10K. Tengku Zafrul sekali lagi memunculkan dirinya paling kerap bersuara menolak tuntutan itu. Dalam hal ini, Tengku Zafrul tidak ada pilihan lain, melainkan mesti memberanikan dirinya bertanding dalam PRU 15 akan datang agar beliau boleh tahu siapa diri di mata rakyat, pejuang rakyat ataupun penghasut rakyat. Sekian info petang ini, terima kasih Malaysia kerana menonton.